Assalamualaikum cikgu. Dalam video ni saya terangkan macam mana cikgu boleh jalankan aktiviti siapa saya untuk hari Isnin, aktiviti koko kita. So aktiviti kita ni nama dia ialah siapa saya. So benda yang pertama cikgu perlu buat adalah untuk pergi ke bilik guru dan ambil ada satu senarai yang kami dah sediakan. Okey, pada senarai tu ada lebih kurang 10 hingga 15 perkataan. Dan cikgu perlukan benda ni untuk jalankan aktiviti siapa saya ni lah. Okey, benda yang pertama cikgu perlu buat ialah bila cikgu masuk kelas, cikgu bahagikan pelajar-pelajar cikgu kepada dua kumpulan. So kat sini ada kumpulan merah dan ada kumpulan biru lah. Bergantung pada cikgu, cikgu nak susun ikut jantina ke ataupun nak ikut susunan meja macam saya rasa susunan meja dah cukup dah. So dah cukup lah untuk saya. Okey, seterusnya lepas dah dapat kumpulan A dan ada kumpulan B, kumpulan merah dan kumpulan biru ni, cikgu minta mereka untuk ambil satu wakil untuk pergi ke depan. Okay, so contohnya kat sini ada satu wakil, let's say yang wakil merah ni nama dia Ahmad, yang wakil biru nama dia Siti. Cikgu minta mereka berdiri kat depan ni menghadap kawan mereka. Maksudnya mereka akan membelakangi papan putih. Diorang ni tak dibenarkan langsung untuk pusing ke papan putih tu, diorang boleh menghadap kawan mereka saja. Okey, seterusnya apa cikgu perlu buat ialah cikgu diri kat tepi dulu dan tulis pada papan putih satu perkataan daripada senarai tu. Contohnya, katakanlah perkataan tu ialah perkataan badminton. Okey, sebab wakil ni dia menghadap kawan dia, jadi dia tak dapat tengok apa perkataan dia tulis kat situ. Tapi rakan-rakan dia menghadap mereka, so diorang boleh nampak apa yang ditulis. Jadi objektif permainan siapa saya ni ialah ahli-ahli kumpulan tu kena cuba bantu wakil mereka untuk teka apa perkataan yang ditulis tu. Okey, cara dia macam mana? Okay, let's say arrangement dia macam ni. Katakanlah kumpulan merah ni cikgu benarkan diorang untuk jalan dulu. Cikgu pilih lah macam cara nak buat osom ke apa-apa ke. Katakan kumpulan merah yang turn diorang dulu, apa mereka akan buat ialah mereka akan bincang, ahli-ahli kumpulan ni, dan mereka akan bagi satu perkataan clue untuk bantu wakil mereka teka perkataan tu. Contohnya, katakanlah seorang ni dia sebut raket. Okey, lepas tu wakil mereka bila dengar, jadi mungkin wakil dia buat tekaan, contohnya tenis. Okey, ni bukan perkataan kita nak. Jadi wakil dia tak dapat apa-apa markah lah. Jadi diorang miss turn ni, dan turnnya akan diberi kepada kumpulan biru pula. Kumpulan biru pula diorang akan bagi clue sendiri pula. Contohnya ada orang kat sini dia bagi clue dia gelanggang. Bila diorang dah sebut satu perkataan, diorang punya wakil pula boleh buat satu tekaan. Dan mungkin katakan kalau wakil dia sebut squash pun salah juga. Jadi turn tu akan diberi balik kepada merah. Jadi apa yang mereka perlu buat ialah setiap kali turn mereka akan bagi satu clue, satu perkataan clue, dan wakil mereka kena teka apa perkataan ditulis kat belakang mereka tu. Okey, contohnya sekarang ni bila merah tadi dah salah, kumpulan biru pun salah, so pass balik ke kumpulan merah. Ada seorang kawan ini buat tekaan Lee Chong Wei. Bagi clue Lee Chong Wei. Jadi kat sini wakil dia lepas dah dengar perkataan tu, wakil dia pun sebut badminton. So perkataan ni betul. So bila betul, kumpulan merah dapatlah satu markah. Okay, so simple macam tu saja dia punya pertandingan. Dah dapat markah tu, cikgu bolehlah reset balik game ni dengan menulis perkataan yang seterusnya pada senarai tadi. Contohnya perkataan kedua dia mungkin let's say basikal. Pemandangan tadi kumpulan merah dah mula dulu, so sekarang ni mungkin kita benarkan kumpulan biru pula mula dulu. So mungkin dia orang sebut kat sini tayar. Okey, lepas tu kawan dia mungkin akan buat tekaan, contohnya motor. So salah. Pas kepada merah pula. Merah ni pula dia mungkin bagi clue dia lebih senang sikit, so dia kata kayuh. Jadi wakil dia terus boleh teka basikal. Jadi kat situ kalau dapat tekaan yang betul, terus dia dapat 2 markah lah.
dan biru masih lagi tak dapat markah. Okey, benda ni cikgu ulang sahaja sampai sama ada sampai habis masa ataupun sampai habis nama tu lah. Wakil tu tak bergantung kepada pelajar ataupun bergantung macam mana kawalan kelas guru. Kalau cikgu rasa nak tukar-tukar wakil tu tak ada masalah. Kalau nak kekalkan wakil yang sama pun boleh saja. Tapi biasanya kalau saya kekalkan wakil yang sama, kecuali kalau kumpulan tu sendiri yang nak hantar wakil baru. So kita biar pada mereka lah. Okey, apa jadi katakan kalau contohnya katakan sekarang ni round kedua dah tamat. Sekarang ni kita mula dengan round ketiga pula, dan cikgu tulis satu perkataan. Dan perkataan tu mungkin agak susah. Contohnya bola tampar. Okey, katakanlah kalau kumpulan merah dah bagi clue, lepas tu yang ini pun salah, lepas tu yang ini pula bagi clue pun salah juga. Benda ni dah berulang-ulang sampai berapa puluh kali dah. Kalau dah nampak macam dua-dua kumpulan tak boleh bagi clue dan wakil pun tak boleh teka, jadi cikgu boleh terus cancelkan perkataan ni lah. Jadi maksudnya dua-dua tim tak dapat markah. Okey, satu perkara yang cikgu kena jaga-jaga masa buat permainan ni ialah, pertama, ahli kumpulan mereka tak boleh buat gaya. Maksudnya mereka hanya boleh bagi satu perkataan je. Clue dia dalam bentuk satu perkataan saja. Diorang tak boleh gayakan. Diorang tak boleh angkat tangan ke apa-apa ke. Nombor dua, mereka tak boleh bahagi bahasa Inggeris je. Contohnya tadi kalau katakan perkataan tu ialah basikal, diorang tak boleh sebut clue bicycle. Kalau itu macam menipu lah. Nombor tiga, clue mereka tak boleh ada perkataan yang ada dalam jawapan tu. Contohnya, katakanlah kalau perkataan yang ditulis kat belakang tu ialah bola sepak. Mereka tak dibenarkan untuk sebut perkataan bola ataupun perkataan sepak. Tapi kalau diorang nak tukar perkataan tu jadi tendang, tak ada masalah. Bola tu mungkin diorang nak kata macam bola tak boleh apa-apalah. Sepak tu mungkin diorang tukar jadi tendang, tak ada masalah. Cuma mereka tak boleh sebut perkataan bola ataupun perkataan sepak tu. Okey, apa jadi katakanlah kalau pelajar ni buat salah satu daripada diorang langgar peraturan ni, cikgu yang mengawal permainan ni terus boleh kata kumpulan biru, contohnya kalau kumpulan biru yang langgar peraturan ni, diorang terus miss one turn, terus bagi kat kumpulan merah. Okey, so kalau merah buat salah, pas jugalah macam tu. So ini benda-benda yang mereka tidak boleh buat. Katakanlah kalau cikgu dapati rasa macam senarai tu terlalu susah untuk pelajar, cikgu boleh je reka perkataan sendiri. Tak semestinya cikgu guna perkataan dalam senarai kami tu. Senarai kami tu kami sediakan untuk panduan je lah. Kalau rasa terlalu susah, cikgu boleh reka je perkataan lain yang sesuai dengan aras pelajar tu lah. Okey, so saya harapkan peraturan ni selesai. Cikgu boleh modify saja game ni ikut ke mana-mana kesesuaian cikgu. Kalau cikgu nak bantu mereka ke, ataupun nak bagi extra clue, ataupun nak buat aktiviti ni secara satu kelas saja ke, tak nak jadikan pertandingan, tak ada masalah, ikut kepada cikgu punya kreativiti sendirilah. Okey, so saya recap semula daripada awal. Okey, benda pertama yang cikgu perlu buat ialah ambil senarai. Perkara pertama yang cikgu perlu buat untuk aktiviti esok ialah, pertama, ambil senarai di bilik guru, masuk ke kelas, bahagikan kumpulan jadi kumpulan merah dan kumpulan biru, panggil wakil daripada kumpulan merah dan kumpulan biru ni ke depan, kemudian cikgu tulis perkataan dalam senarai tu, satu perkataan, dan mereka akan, kumpulan merah dan biru ni, diorang akan ambil gili-gili untuk bagi satu clue dan satu tekaan. Kalau tekan tu betul, diorang dapat markah. Kalau tekan tu salah, pas kepada kumpulan lawannya pula. Okey, ulang saja benda ni dan kita tengok kumpulan mana yang boleh dapat markah paling banyak lah. Okey, itu sahaja untuk aktiviti ni. Terima kasih cikgu.